Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, bersama lagi kita dengan pengajian kita terhadap perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, setelah daripada dia itu bercakap tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita sebagai orang Islam pastilah kena beriman kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan al-kalam. Maka kalam di sisi ahli sunnati wal jamaah iaitu Al-Quran itu ialah kalam Allah Ta'ala dengan cara al-haqiqah, bukannya majaz sebagaimana yang dikata, yang diberi huraian oleh mereka-mereka yang tidak duduk di atas bantasan mazhab salaf, sebagaimana kita telah beri keterangan pada beberapa kali kita berjumpa mari ini. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi perkataan Imam At-Tahawi, perkataan yang ke-54. Yang ke-54. Imam kata, qala rahimahullahu ta'ala, wa man wasafa Allah bi ma'na min ma'anil bashar faqad kafar. Ini satu pula daripada apa perkataan yang Imam At-Tahawi nak berikan kepada kita. Yang nak kita faham lah. Perkataan dia tu yang nak kita faham. Ulama ni kerja dia yang nak bawa kita kepada Tuhan dan Rasul. Tu ulama. Dia tak ada nak bawa kepada diri dia.
Dia tak ada nak bawa kepada kumpulan tu, kumpulan ni, tak. Dia nak bawa kepada Allah. Da'iyan ilallah, mengajak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna seperti lalu tu, Imam At-Tahawi kata tu, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar, ni maknalah mana, macam mana, iaitu dan barang siapa, ikutlah siapa mana-mana pun, tak kira lelaki ataupun perempuan, di kalangan orang yang beriman. Tu makna man di situ tu. Nampak tu tak? Man di situ. Sedangkan man tu dia di atas umumnya, di atas umum, bukannya di atas orang beriman ataupun tidak, itu bukan. Akan tetapi nak kita tahu di sini, iaitu min haisus siyaq al-kalam, ataupun daripada perkataan yang imam nak tuju ni, iaitu kena kepada mereka yang beriman sahaja. Orang-orang yang beriman sahaja. Maka kita ni semua orang beriman lah. Makna orang beriman ni, makna orang yang ada dua kalimah syahadah, itulah tu makna orang beriman. Orang yang menyaksi kata Tuhan itu asa, Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia tu orang beriman. Rukun iman adanya mana? Adanya mana? Ada 6. Katakan apa bunyi? Hai al-iman, kata ana. Jangan wari percaya, wari ta'rif. Ta'rif. Wari hadis kata mal iman. Jibril tanya Nabi, mal iman, apakah iman? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadari khairihi wa syarrih. Ingat tak? Kita orang ngaji agama ni kena ingat nak tu. Kena ingat hadis Jibril. Hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua daripada susunnya Imam Nawawi. Hadis yang kedua. Tak payahlah. Situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pula. Akan sambung pula perkataan-perkataan tu. Jadi kita kena jadi orang beriman dengan nekara saat ni. Herat tu, nekara saat ni. Juga kena kita itu melaksanakan kesan daripada iman. Al-iman kena ada kesan dia. Apa makna kesan dia? Yani amal. Man jaa bil, apa nama Allah Taala kata, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi orang buat amal tadi itu samarat, buahan daripada al-iman. Kalau kata iman sahaja dengan tidak adanya samarat, tak boleh ya. Tak selamat nampak tu tak? Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Saya kata, siapa dia datang pergi jumpa dengan Tuhan dalam keadaan dia orang beriman sedangkan dia bawa amalan, qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula, maka mereka itu akan dapat ganjaran balasan darajat yang tinggi. Makna kata iman dan amal boleh kita nak pecah tak? Tak boleh. Lalu kita sebagai orang beriman ni, kita orang Islam ni, orang beriman ni, orang ada dua kalimah syahadah ni, lah mana? Yakni cara kita nak mengenal Tuhan. Cara kita nak kenal Tuhan di dalam mazhab salah, iaitu kenal mengikut Tuhan mengenal. Bukan kenal mengikut cara-cara kita. Itu tak? Makna kata kenal Tuhan mengikut cara hak Tuhan suruh kenal. Balah mana Tok Guru? Belah mana? Balah hak Tuhan nak royak tu lah. Apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah royak, dalam Quran, dalam hadis hak sabitah, hak sabit itu tu. Tu cara kita nak mengenal Tuhan. Kalau kita nak kenal orang, kita kenal dengan cara kita. Kalau sesama manusia ni pun
kekurangan, bukan kesempurnaan. Kalau bahasa Sia panggil duk wikjan. Bahasa Melayu panggil duk gamuk. Demon ni nampak tinggi molek nak tak nama gapo demon ni. Sudah dah. Tak, ya tak boleh lah tu. Makna kata kena kenal mengikut Tuhan mengenal. Kenal Tuhan mengikut Tuhan mengenal. Kemudian kita nak kenal Tuhan kita ni, Tuhan kita perkara yang gaib ke perkara yang boleh nampak tengok dengan mata kepala? Ghaibiyah. Apabila Tuhan ni ghaibi, kita nak kenal Tuhan, nak tengok, tak ada hak dah. Nak dengar pun tak ada hak, nak kecap pun tak ada hak. Nak apa lagi? Nak setuh pun tak ada hak. Tak gitu. Hatta nak telitah dalam hati pun tak boleh nak telitah. Tu perkara yang ghaibiyah. Macam manakah kita nak kenal, nak beriman dengan perkara yang gaib? Pasti kena adanya di perkara yang gaib tadi nama, sifat, perbuatan. Daripada jalan kita nak kenal Tuhan, iaitu daripada nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Situ yang kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita nak kenal. Lalu imam kata, waman, kita boleh tengok dalam kitab tu. Waman wasafallaha. Sesiapa yang bersifat ia man tu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ni makna kan? Makna kita membubuhkan sifat ke Tuhan lah, menyipak Tuhan. Bahasa Melayu panggil sifat juga. Tak gitu? Tak boleh kita buat bosan. Bosan dan murid kecek masalah nak kenal Tuhan semata. Kalau kita tak kenal Tuhan, ada arti apa kita hidup di dunia ni? Ada arti kita tak kenal Tuhan, hidup pada dunia ada arti tak? Ada arti. Sebab tu cakap manusia ni kita nak buat kira pasal tu tak boleh. Kalau kita mengaji masalah nak kenal Tuhan, nak mengaji masalah tu Islam banyak lagi. Tak gitu. Kalau kita kecek belakang, orang tu kecek belakang, aku tu pula. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata, suluh kata diri kita ni betul ke tak dengan Tuhan. Kalau betul, famdi dia kata. Gi. Ya lagu tu. Nampak tak tu? Ya orang kita ni ya tak sudah. Bercakap manusia ni ya tak sudah. Tak kira tu. Mida kerja pun jala, mida mengaji pun jala, mida hidup pun supa. Sebab tu kita kena pandang duduk atas dunia. Pas kita nak sekat mulut ya tak boleh. Kita sekat mulut kita tak apa. Tu. Jadi siapa-siapa menyipak, memberi sifat lah kepada Allah Ta'ala tu dengan makna. Dengan apa? Dengan makna. Makna ni makna apa? Makna tu makna apa? Makna tu makna apa? Apa makna makna? Siap. Makna ni kita segera faham Muhammad, iaitu perkara yang kita boleh faham. Tu makna. Ada pun lafaz perkara yang boleh kita dengar. Walaupun dia kata yashtamilu ala ba'dil hurufi hijaiyah kaza-kaza, tak apalah takrif tu. Tapi nak faham dengan cara sekali lalu teh. Nak faham dengan cara sekali lalu, sekaligus tu gapo makna-makna. Makna perkara yang boleh kita buat faham dengan akal fikiran. Tu makna tu. Pas duk di mana makna ni? Duk mana? Duk susuk di dalam lafaz. Duk susuk di dalam lafaz. Orang kata lagu mana Tok Guru? Super roh duk susuk dalam jasad kita tu lah. Tak nampak lagi ke? Supaya dengan akal duk susuk dalam otak kepala kita tu. Gitu dah. Bahawa kita dah nampak tu apa? Kesan hakikat yang nampak tak? Tak. Faham situ ke faham sini? Wa man wasafallaha, maka sesiapa yang mensifat akan Allah dengan makna daripada makna-makna makhluk. Daripada makna mana? Makna-makna makhluk. Makna lagu mana? Makna makhluk. Makna yang serupa pada hakikat dengan makhluk. Tu. Itu maksud Imam Tahawi tu. Makna yang serupa pada hakikat dengan makhluk. Tu makna tu tak boleh. Tak boleh kita menyipak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, jalan yang selamat dalam masalah kita nak menyipak akan Allah ni macam mana?
yakni ittiba'. Apa makna ittiba'? Ikut Tuhan, ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tak Muhammad kalau ikut Nabi, ikut Tuhan? Ada dalil tak kata selamat? Mana dalil? Daripada Quran, ayat kata kalau kita ikut Tuhan, ikut Nabi dalam masalah menyifatkan Allah Ta'ala, kita selamat. Mana dalil daripada Quran? Duduk dalam Quran. Tak usah cari hadis lagi, duduk dalam Quran dulu. Kita orang mazhab salah, orang ahli sunnati wal jamaah, hujah mula-mula Al-Quranul Karim. Kamar dia bawa tu hadis. Hadis pun tahu pula kata duduk di mana. Kemudian perkataan ulama-ulama kena tahu juga. Kata ulama tu pia aku. Ni duk kata kana wala makan wa huwal an ma alaihi kan, pia duk kata apa tak tahu. Rawahu siapa tak cerak lagi. Ni tak boleh buat hujah mainlah tu. Nampak tu tak? Takut-takutnya kena kok sabainya nyanyi. Ada lagi dalil. Wa atiullah. Kena tak kena. Tak sakut paut. Kena umat. Tak tergambar. Dalil kata kita sifat, dalil kata apabila kita ikut Tuhan, ikut Rasul dalam masalah menyifatkan diri Tuhan, kita selamat. Ada tak? Payah dah malam ni. Payah. Tak tahu. Duduk sini. Duduk dalam juzuk yang ke-23 belakang pada surah Yasin. Surah apa? Sejadah. Duduk depan. Maryam belakang pada Kahfi. Belakang pada Yasin. Surah apa? Muhammad. Ayo suratul Saffat. Akhir kata ana weh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tu dalil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, apa yang manusia itu duk menyipak-menyipakkan akan Allah Taala daripada benda bukan-bukan. Tu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dan Tuhan mensejahterakan. Salam di situ makna kana tu? Mensejahterakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan para nabi dia. Apa hak nabi dia itu sifat akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi sifat akan Tuhan, maka hak tu lah hak Tuhan khandak. Faham lagi? Sebab tu jangan kita buat seumpama perangai Mu'tazilah. Mu'tazilah tak berhujah dengan hadis Nabawiyah tentang nak mengenalkan Allah Ta'ala. Dia katakan, dia kata hadis ni tufidu dhann. Biasa dengar tak? Hadis ni tufidu adh-dhann. Lalu dia tak berhujah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tu salah besar tu. Ayat tu menunjuk kata apa hak Tuhan menyifatkan diri dia, apa hak Rasul menyifatkan diri dia, betul molek dengan apa hak Tuhan nak. Sebab tu Tuhan kata lihat belakang walhamdulillahi rabbil alamin tu. Segala puji yang mustahak bagi Tuhan yang mempunyai alam dunia semua ni. Alam dunia pula dah. Alam cakrawala semua ni. Kejadian yang berlaku. Setengah-setengah orang dah ambil dalil wak mana. Ni lah dalil kata tak boleh kita percaya seperti Tuhan royak, seperti Nabi royak. Sebab Tuhan membersih. Kita boleh tak erti Quran agak. Nyanyi lah. Nampak tu tak? Orang bawa pergi ke Turki. Sini dah Mekah ni. Tu dia. Tak ada apa. Tak boleh. Kita kena ada juga maklumat sikit-sikit. Tak boleh buat gitu. Dia mahu hantar pergi dia mahu kata ni hospital dah ni. Sebenarnya tempat makan ni ada tunggu situ. Dia tak kena sutik, ya payah. Sebab tu sekarang lah ni tak boleh dah. Biasanya awak tak kena, ya kena ada juga. Faham tu tak? Maka apa kita boleh faham di sini? Hak ulama kita nak faham di sini, nak faham sebab apa Imam Tahawi kata subhanar apa nama wa man wasafallaha bima'nan min ma'an bashar faqad kafar ni maka sesungguhnya jatuh agama orang tu buat apa? Kerana Tuhan menyucikan diri dia daripada menyerupai. Maknanya gini, ini jumlah ni. Maknanya sesiapa yang menyerupa akan Allah Ta'ala dengan makhluknya pada hakikat bukan pada panggilan.
Bukan pada panggil dan bukan pada mutlak makna. Bahkan pada haqiqatul makna. Hakikat makna tu. Nampak tu tak? Makna wak sama di antara hakikat makna. Makhluk dengan khalik. Hak tu jatuh agama. Ada pun pada panggil pada makna mutlak tak apa. Lah mana pada panggil pada makna mutlak? Gini. Seperti dengar tu. Pakai makna apa? Makna dengar. Tapi hakikat dengar sama tak dengan dengar? Dengan dengar makhluk lain. Hak tu supaya. Sebab tu ulama dia kata dalam mazhab salah ni, dia katalah mana? Al-qawlu fis sifat ka qawli fiz zat. Ka qawli fiz zat. Kita kecek lagu mana tentang sifat Tuhan, kita supaya kita kecek tentang zat Tuhan tu lah mana? Al-qawlu fi ba'd as-sifat ka qawli fi ba'din akhar. Juga kita kata pada sifat al-hayy, sifat hidup Tuhan balah mana? Kata pada sifat yang lain pun balah tulah. Ya cara lagu tu. Dia panggil jalanan yang satu tak bagi. Tu mazhab salah, dia tak bagi. Pada gitu. Dia tak bagi. Pada Umar boleh faham dak situ tu. Orang dak ambil perkataan ni dah ni nak pergi royak kata Tuhan mempunyai sifat datang pun tak leh. Sifat marah pun tak leh. Sifat apa nama redha pun tak leh. Dia kata tak leh sebab makna manusia dia kata. Dia ambil perkataan Imam Tahawi, Tahawi tak ada kehendak lah tu. Tahawi tak ada kehendak lah tu. Nak kita tengok bab hak ya sifat-sifat Tuhan tu. Sebab tu kalau ulama ni cara kita nak faham lah mana? Yang pertama talaqi betul dah. Cuma kita ni orang Ahmadiyah ni kita talaqi pada ulama kita kena ada tempat gantung cara kita nak faham, yakni kalamul ulama ka kalamillah. Lah mana? Yufassiru ba'dahu ba'dah. Ambil kalam ulama tafsir setengah di atas setengah. Tapi kena tahri dulu mula-mula. Makna kan menyabik kata dia kata sungguh dak. Lepas pada dia kata kita susun. Nampaklah tu nanti kita tengok bab tepat dia insya-Allah taala. Jadi makna gapo ni? Wa man wasafallaha bi ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar, yakni man syabbahallaha bi khalqihi. Siapa dia yang menyerupai Allah taala dengan makhluk, maka orang tu jatuh agama. Perbuatan tu perbuatan yang membawa kepada jatuh agama. Hak tu lebih kena pada terjemah. Mana perbuatan tu adalah perbuatan yang nak membawa kepada jatuh agama. Jatuh lagi? Tak lagi. Tapi perbuatan tu kira atau perbuatan yang jatuh. Tapi tuai fa'il tu tak lagi. Selama mana? Selama mana dia itu tak sampai hujah lagi. Sebab orang kita ni dia tak main benda bahaya kalau dia tahu. Malaikat dia tak tahu. Tak gitu kah? Baik. Tak serupa tadi itu zat Tuhan ada tak? Ada. Sifat Tuhan? Ada. Perbuatan Tuhan? Ada. Panggil dia serupa tak? Panggil dia serupa. Pakai makna mutlak serupa tak? Serupa. Tapi hakikat? Lain. Sudah. Payah tak? Tak ada payah. Serupa dengan sifat istiwa. Istawa. Dengan litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sama dengan istiwa Tuhan dengan istiwa manusia? Abadan tak sama. Tapi sebut teh serupa. Makna serupa. Pada mutlak makna tu, pada hakikat tak sama. Awak apa kena ayat Quran lagu tu? Sebab Tuhan ayat kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ai tafhamun. Nak kita faham. Ni kita ngaji tu, kita bawa demo gi tu, nak gi sampai ke hak Tuhan nak lah. Tak ada nak bawa pada kata hak kita nak. Kita dak mengajar masalah agama ni. Bukan kita dak mengajar masalah peribadi kita. Dak. Nampak tu tak? Kalau mengajar peribadi kita, ikut kita nak bawa ikut mana pun ikut kita. Ni dak, kita nak bawa hak Tuhan. Nampak tu tak? Bawa hak Tuhan ni kena beringat lah. Kalau kita bawa barang amanah orang hak gom-gom nak demo suruh pergi atas, kena jaga tak? Kena jaga. Awak jatuh, awak hilang gak malah bayar tapi hak Tuhan ni tak kena bayar dah, dia kena bakar. Hak ni hak takut ni.
Apa dah tu? Hak ni hak takut ni. Sebab tu jangan duk kacau lah. Apa jadi jatuh agama? Perwaktu tu apa jadi jatuh agama? Elak kat mana? Usama, elak kat mana? Sebab apa boleh jatuh agama? Limadza faqad kafar? Sebab illatun takdzib. Illatun mendustai. Dustai apa? Akan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir, dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat hak tu ayat nak menyuci ke ayat nak meniada? Menyuci. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat untuk nak menyuci sifat Tuhan kan nak meniada sifat Tuhan? Menyuci. Mazhab salah, ayat tu nak buat menyuci. Mazhab Mu'attilah meniadakan. Mazhab Mu'attilah bukan Mu'attalah. Hak tu jahil murakkab kejap lah tu. Nah, Mu'attalah ni hak lain. Tu tak erti tu. Tak ada talaki ilmu, tak salah. Pakai katuk lah. Tak sedar dengar lah. Rugi masa. Tak ada sore pun ulama baca lah tu. Menunjuk kata tak mengaji tu lah tu. Nampak tu tak? Menunjuk kata tak mengaji. Habis itu. Allah, jangan buat gitu. Belum daripada At-Tahawi kecek ni, Syekhul Al-Bukhari Nu'aim Ibn Hammad dia pernah kata. Nu'aim Ibn Hammad. Jangan baca Naim. Kalau baca Naim orang tak mengaji berguru. Baca Nu'aim Ibn Hammad Ibn Hammad. Imam Nu'aim Ibn Hammad ni Al-Khuzai. Dia Al-Khuzai. Al-Imam Mu'allamah dia ni. Bukan orang biasa. Tak tahu qadar dia malaikat orang yang ada pangkat dalam agama. Kalau orang tak ada pangkat, sebab itulah saya nak wi antum hafal satu perkataan Az-Zahabi. Hafal selalu. Ingat dalam otak dalam minit ni selalu. Zahabi katakan, Al-jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi fa kaifa ya'rifu rutbata ghairihi. Al-jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi fa kaifa ya'rifu rutbata ghairihi. Ingat tak? Cuba ulang kali. Fa kaifa ya'rifu rutbata ghairihi. Cuba ayat kali lagi Basri. Nafsihi fa kaifa ya'rifu rutbata ghairihi. Umar, anta. Al-jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi fa kaifa ya'rifu rutbata ghairihi. Mana kan? Orang jahil itu tak kenal qadar dirinya. Ayuh. Sebagaimana dia tak kenal qadar orang lain. Tak, bukan makna gitu. Jumlah awal kena. Lep belakang tu kena terjemah semula. Dan bagaimana dia nak kenal qadar orang lain? Ayuh, lagu tu bah kena. Tuai pun tak kenalnya kata kenal orang. Sebab tu jangan main orang jahil. Imam Nawawi lari pada orang jahil. Imam Syafi'i pun dia kata aku ni kalau pergi munazarah dengan mana-mana orang hak erti, tak ada dia boleh mengatasi aku, tapi dengan orang jahil ku Allah dia kata. Imam Syafi'i tu. Nah, imam mujtahid. Nampak tu tak? Al-imam mujtahid dia. Sebut imam sikit dah, jatuh pangkat imam tak pasal, dosa tu. Al-imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i beranak ilah. 105 lebih. Wi yakinlah royak. Imam Abu Hanifah mati bila? Muhammad 150. Imam Syafi'i 150 qat'an. Mati 204. 4 tu 04 204. Beranak mana? Beranak di Gazzah.
Bukan beranak di Indonesia. Beranak di Gaza. Kemudian mati di Mas. Untuk di Mesir. We tahu nyak tu tak apa dah kita. Tak banyak lah. Lalu Imam Nu'aim Ibn Muhammad Al-Khuzai ni guru bagi Imam Al-Bukhari tentang masalah pegang ni. Bukan masalah hadis, masalah pegang ni. Ngajar tauhid. Ngajar mana? Ngajar tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dia ni katanya ulama batu dalam masalah nak menegakkan as-sunnah. Batu. Batu tak? Keras dalam masalah nak menegakkan sunnah. Kerah makna gana kerah sini. Tak boleh masuk dengan orang. Tak. Tak pandai amalat dengan orang. Tak. Mana kerah pada pendirian. Lalah mana yang nak mengajak juga orang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kecek, dia muamalat dengan orang, dia makan ke orang, dia baik dengan orang. Itu makna gitu. Bukan mana kerah tu mana kata tak boleh nak masuk lah dengan orang, tak boleh nak duduk lah dengan orang. Itu bukan maksud. Kalau baca kitab bukan tu bukan maksud. Heran tu. Kalau kerah gitu nak tak boleh masuk dengan orang, apa nak dakwah guna orang. Ya tak boleh gitu. Tetapi hak soal lagi sangat di atas puak-puak Jahmiyah. Puak Jahmiyah dia ada. Sebab dia kata kuntu Jahmiyah. Kuntu Jahmiyan dia kata. Adalah aku dulu mazhab Jahmiyah. Li ajli hadza a'rifu tariqatahum. Dengan sebab itulah aku tahu jalannya mereka dia kata. Supaya orang biasa lepas ahli kalam itulah. Nampak tak? Dia tahu kata ahli kalam gato mana dia tahu. Sebab tu kita ni dia kena tahu banyak. Tahu banyak. Dia tu ambil ilmu daripada mana? Kita nak pakai pendapat dia tu anak murid dia demo ni. Dia ambil, dia berguru dengan Abdullah Ibnul Mubarak yang mati pada tahun 181. Hak ni enggak. Hak dia kata kalam masyhur kata kerana Imam Muslim buh dalam muqaddimah Sahih Muslim dia kata kerana al-isnadu minad din. Tu kata dia tu. Abdullah Ibnul Mubarak. Hak ni enggak. Dan Fudail Ibnu Iyad. Dia lelaka tu tok guru dia tu. Dan Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah, tok guru Imam Syafi'i dan tok guru dia. Duduk di Mekah. Dan lain-lain lagi. Anak murid dia anak murid Nu'aim Ibn Muhammad Imam Bukhari mula-mula kali. Kemudian Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria dan Abu Daud As-Sijistani rawahu. Abu Daud tu anak murid dia tu. Ni kita nak dengar tok guru dia. Silsilah ni mana kata orang diakui dalam agama kita ni. Nampak tu tak? Yang meninggal pada tahun 229. Ingat molek tu. Kalau panjangnya kita tengok dalam Syiar A'lamin Nubala bagi Imam Az-Zahabi. Kita tengok sana. Syiar tu kalau ada duit kena belilah. Kena beli. Nampak tak tu? Kemudian dia katakan Nu'aim katakan man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Siapa dia menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka jatuhlah agama orang tu. Perbuatan tu membawa pada jatuh agama. Lagi. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Maka barang siapa yang menyerupai Allah Taala dengan makhluk, maka orang tu adalah perbuatan tu membawa pada seorang tu nak jatuh agama kalau dia reti. Itu satu. Faham lah mana? Ya, Tuhan itu datang tapi datang puaku. Ya datang tapi datang supaku. Ya Tuhan dengar sepaku. Ya Tuhan turun pada langit dunia. Ya turun paku dah. Hak ning adalah perbuatan, perkataan, pegangnya yang membawa pada seorang itu jatuh agama. Kalau dia reti lah. Kalau dia tak reti, diuzurkan, kemudian dibayankan kepada dia. Kalau tegak, lepas pada tu, baru turunnya hukum. Tak tu.
Menghukum ni kita duk royak sok modah, bukan kerja orang biasa. Jangan duk pandai-pandai kita orang, bukan orang mengaji sehari dua nak turunkan hukum atas orang ni, jangan. Tapi kita nak mengaji hukum boleh tak? Mengaji hukum boleh. Tapi menghukum tu, tu tak boleh. Kena beringat situ. Jadi buat mengaji sepagi kelik depan tua ikut day gitu tak boleh. Punah habisnya. Nampak tu tak? Tak boleh buat gitu. Baik. Kemudian rupalah mananya. Rupa apa sat ni? Saya kena duk faham sini. Takut dia mau ambil kata Tahawi ni, Imam Tahawi ni pergi pusing kot lain. Ya tak boleh juga kalau kita tak mengaji ni. Dia mau ambil pergi guna kot lain, jadi kita pun nampak dengan huraian. Kita kena tahu tak Imam Al-Tahawi ni nak macam mana perkataan dia tu. Faham tu? Ada riwayat mari daripada setengah-setengah daripada orang yang tak takut ke Tuhan. Riwayat kata Ibn Taymiyah kata Tuhan turun ke langit dunia seperti turun pada mimbar. Sungguh tak? Walaupun kita ni tak ada nak masuk dengan Ibn Taymiyah, tapi tak sezaling kepada ulama. Sungguh kata sungguh. Kalau dia kata, kita kena nak kata dia salah. Kalau dia tak kata, dia mau kata ke dia kata. Kita nak buat lah mana? Pasti kita kena mempertahankan maruah. Kerana siapa dia Nabi kata, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar jahannam. Siapa dia jagakan maruah saudara dia, maka Tuhan akan selamatkan dia daripada api neraka jahannam. Maka kita nak calon diri kita masuk di dalam hadis tu, siapa dia kena zalim, kita pertahankanlah. Faham tu? Maka perkataan itu tak sabit daripada Ibn Taymiyah. Walaupun orang kan subir panjang mana, besar mana, royak pun tak boleh percaya. Sebab tak ada di atas ilmu pengetahuan. Tak ada. Berhujah dengan apa yang dibawa datang oleh Ibn Battutah. Ibn Battutah tu pergi di Damaskus sampai bulan Ramadan. Tahun 720 ni. Ibn Taymiyah masuk penjara tahun 270 ni juga, tapi bulan Syaban. Bagaimana nak berjumpa di antara dua tu? Hak ni royak kata, aku tengok dia ketebah di atas mimbar, kamu dia turun mari. Tengok ke mana orang ni kawan ni duduk dalam penjara dah. Ke Syaban itu belakang daripada Ramadan. Ni pasal ilmu akal, pasal tak kena ke lagu. Yang percaya juga benda-benda lagu tu. Nampak tu tak? Ni tak kena lah tu dah. Bahkan Ibn Taymiyah kata, man qala istiwa'ullahi ala arshihi kastiwa'i au nuzulullahi ila as-sama'id dunya kanuzuli fahuwa jahilun bal kafirun, dia kata dalam Majmu' Fatawa. Dia katalah tu, siapa dia kata Tuhan itu istiwa di atas arsh sebagaimana aku istiwa ini, ataupun Tuhan turun kepada langit dunia sebagaimana aku turun ini, maka orang tu jahil lagi sesat, bahkan kafir, dia kata. Ini perkataan ayah sungguh ada dalam Majmu' Fatawa. Janganlah kita pergi kata benda orang tak kata. Sebab orang benci pada Imam Ibn Taymiyah ni tak kih kot lain ya. Kerana dia buat jaksa banyak, dah orang berdeki ke dia. Orang berdeki banyak ke dia. Nampak tu tak? Ada pun hak tak payah duk royak. Kata tak ada tok guru tu, hak tu tak kena duk percaya, tak payah zalim. Kena tak payah biar. Hak tak payah li duk royak tu tersah percayalah. Malus syekh yurabbi, dia kata. Dusta baik. Nak kena dia tengok dalam sejarah ulama. Belum pada tak payah li mai dunia ni berapa korong duk royak dah. Tengok Sakhawi katakan. Anak murid Ibn Hajar. Tengok Ibn Hajar sendiri tu katalah mana. Tengok Imam Sayuti tu katalah mana. Tahu. Nampak tu tak? Mereka itu tu, padalah memadai dah kita tu. Faham tu? Tu sebelah. Man syabbaha Allah bi khalqihi kafar wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Ni hak takut. Siapa dia dagi engkarkan apa yang telah mensifat akan dia oleh Allah Ta'ala dengannya akan dirinya, maka orang ni pun
perbuatan tu juga membawa pada bawa ada seorang itu jatuh agama. Tuhan kata dia itu datang, urusan datang. Tuhan kata dia turun, urusan turun, malaikat turun. Nampaklah tu? Tuhan kata tangan aku jadikan ada dengan tangan, ada kuasa. Haidak tu. Jangan ada buat gaduh tu. Faham tu? Hak ni dengarlah katik ulama duk royak ni. Dengar katik jangan duk pesing lalai tak khabar. Dia mau kata duk gaduh masalah ni orang dah hipik tanah di betung ni nyak mana. Nanti kita nak kecek masalah tu tapi hak ni pun teruk juga. Faham tak kena? Hak ni tak kena teruk lagi walaupun sujud ke Tuhan pun. Saja. Nak faham masalah akidah salah ni. Nampak tu tak? Masalah orang hipik tanah pun nak kecek, hidup kecek dah. Nanti insya-Allah kita buat bab dia kecek. Setara mana orang hipik tanah le agama ni. Nak kena bergapo? Hidup pe nak panas ke sejuk. Nanti kita tengok dalam syariat agama nak katalah mana. Insya-Allah taala. Orang halih batu cenduk. Halih batu antara, batu tara tu ke? Lagu mana dalam agama kita? Allahnya tak cukup orang kita ni dah. Itu manusia. Sebab itulah ulama dia kata manusia ni tak cukup malaikat tanah masuk dalam mulut. Tahu lagi tanah masuk dalam mulut lah mana? Nya tanah demo ni. Itu manusia. Walaysa fima wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Mana tak ada perkara apa-apa pun hak Tuhan menyipat dirinya dan Nabi menyipat diri Tuhan dinamakan tashbih. Siapa dia nak menyata masalah ni, hendaklah rujuk pada Sunan Tirmizi rakam 992. Imam Tirmizi bawa datangkan ulama salaf mensyarahkan kata apa makna tashbih. Apa makna tashbih? Faham tak tu? Kita tengok sana. Saya banyak kali dah. Saya banyak kali dah. Nak ayat kata bila nak kata tashbih, Imam At-Tirmizi wari dia kata apabila kita isbat kata Tuhan itu mempunyai sifat ilmu, kama dia kita kata ilmu Tuhan seperti ilmu aku, tu baru tashbih. Tangan Tuhan seperti tangan aku, itu baru tashbih. Kalau kata isbat ilmu saja, tangan saja, tak. Dia tak tashbih. Hak tu mazhab kita. Mazhab salah kita bawalah. Kita baru beranak mana duk dah. Setengah hak teruk-teruk tu kan. Ada hak teruk-teruk tu tak mengaji doa tu. Hak pesing tak tahu tu. Nak royak kata orang mazhab salah pesing jalan ni. Bukan orang beranak zaman salah. Allahu Akbar. Pak kita ni orang Islam. Dah kan dengan Nabi Muhammad? Sempat dengan Nabi Muhammad? Apa? Orang Islam ikut mana? Kalau nak kira mari dah. Tak ada nak kira orang kita dah. Tak ada tak pandai kira tu lah tu. Yang terkadang kalau kata kena demo. Usah. Tak boleh duk ingat itu sangat tu. Tengoklah kitab tu pula. Kemudian ni pula. Ni mari tengok pula. Jadi jadi gapo nak kata nak ayat ni? Tengok. Dia kata qala rahimahullahu ta'ala faman absara hadza, siapa dia gapo tu, faman absara hadza i'tabara dah mana, maka barang sesiapa memandangkan ia akan ini dengan mata hatinya, nescaya menerima pengajarannya. Mana ia seorang tu menerima pengajaran lah. I'tabara ni mana ambil i'tibar. Ambil i'tibar ni mana kan? Mana ambil hak orang duk royak tu buat kira. Ni terkadang telinga kita dengar tapi kita tak buat kira hak tu tak berjaya tu. Orang duk royak benar molek ikutlah. Malaikat demo nak royak kita habis semangat, hak tak sah pakai. Nak royak nak kita habisnya hemah tak sah pakai. Nawi kita itu ketua ke belakang tak sah pakai. Tapi kalau demo nak royak hak molek, pakai tak ada apa.
Dengar boleh dengar belaka, tapi nak pakai hak mana, hak tu kena kira. Nampak tak tu? Hak tu yang kita kena kira. Kena pandai masalah ni. Tak pandai tak boleh lah. Kena pandai masalah kita nak beragama ni. Kalau tak pandai, saja. Tu nah. Jadi, gapakah Imam At-Tahawi nak ayat di sini ni? Nak ayat kata, siapa dia absara? Apa makna absar? Lihat. Tapi lihat dengan apa? Dengan mata hati. Apa nak tengok dengan mata hati? Sebab hati tu raja. Apabila raja tu suruh, anggota pakai ikut dan turut. Sebab tu kena kontrol hati boleh. Lalu imam dia suluhkan, ambil perkataan dia fokuskan kepada al-qalb. Tu. Siapa-siapa melihatkan dengan gapa, memandangkan dengan mata hati, hadza akan ining, yakni akan pengajaran hak ia beri. Dengan akal fikiran, dengan mata hati, dia boleh jagakan diri daripada keadaan orang yang mendustai. Pihak hak dusta. Dan boleh jagakan diri daripada pendapat-pendapat yang batilah. Pendapat-pendapat yang batil. Pihak bawa pendapat batil tentang kalam Allah Ta'ala. Man? Mula-mula sekali, Al-Walid ibn al-Mughirah. Mula-mula sekali. Ialah mula-mula sekali mengingkari dan mendustai Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji dah kah? In hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar. Tuhan kata. Dia kata ni kalam manusia ya. Dialah orang panggil Imamul A'immah tentang masalah apa? Masalah kata Quran ni makhluk. Tiap-tiap orang yang kata Quran ni makhluk, imam dia Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia. Sebab tu Imam At-Tahawi dia kata kan, faman absara hadza tu musyarah ilaih klik mana? Klik kepada maqalah hak dulu tu, pengajaran hak dulu tu. I'tabara. Apa makna i'tabara? Makna kata henti-hentilah, jaga-jagalah. Beringat-beringatlah. Tu dia. Kama dia puak hak ikut mula-mula sekali ikut Walid ibn al-Mughirah. Piah di kalangan alladzina yantasibuna anfusahum ila dinil Islam. Mereka yang menisbahkan diri mereka kepada agama Islam. Piah al-Jahmiyah wal Mu'tazilah dan anak tiri dia. Puak ni imam dia, mana kata imam pengikut dia iaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Riwayat kata Quran ni kalau apa? Quran ni makhluk belaka. Quran ni makhluk belaka. Maka salah hak tu dah. Apabila itlaq Quran ni duduk di mana? Duduk depan kita ni. Tu makna Quran tu. Hak duduk depan kita ni. Ma baina daffatain. Apa ada depan kita tu? Tu Quran. Cuba kita ngaji kitab ke? Atau pengaji tafsir. Ayat Quran dengan kalam tafsir tu hak tula-tula tak? Ayat Quran dengan hak kalam tafsir, hak ulama tafsir tu kalam harga sama tak tu? Tak sama. Seperti Tuhan kata, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kalimah la raiba. Kemudian ulama bagi ai la syakka fihi. La syakka fihi itu kalam dia tu. Kalam ulama. Kalamul ulama. Kalamul bashar. Adapun la raiba fihi itu kalamullah. Tak sama. Dah gitu. Walaupun sama-sama bercakap tapi hak ni Tuhan bercakap, hak ni makhluk yang bercakap. Tak serupa. Tu pegangnya kita orang Islam mati di atas hak tu lah. Pegangnya hak tu. Mati di atas akidah tu tak dahaga akhirat esok. Kalau mati di atas kata la raiba fih ni, kalau makhluk juga. La syakka fih, makhluk juga. Hak ni enggak.
Salah atau tak guna mata hati. Tak guna apa? Tak guna mata hati. Maka Quran ni kesimpulan malam ni nak we faham kata tanda taruh. Fal Qur'anu kalamullah. Anda taruh situ. Ha ni hak di sisi ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf galah ni dah. Fal Qur'anu kalamullahi. Wallahu ta'ala yatakallamu bima syaa idza syaa wa kalamullahi yasma'uhu man syaa Allahu bila wasitatin. Bila wasitatin. Baca Umar hak tulis. Sempat tak? Daerah itu daerah. Ada apa lagi? Yatakallamu bima syaa idza syaa wa kalamullahi yasma'uhu man syaa Allahu bila wasitatin. Daerah Muhammad. Baca. Baca Umar. فالقرآن كلام الله والله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء وكلام الله يسمعه من شاء الله بلا واسطة. بلا واسطة. Maknalah mana? Makna kata kalam Al-Quran itu mula-mula sekali kalam Allah. Mula-mula sekali. Yang kedua, Allah Ta'ala itu bercakap dengan perkara yang dia itu kanak. Apabila ia itu kanak. Dan kalam Allah Ta'ala itu boleh kita dengar akan dia. Tuhan nak dengar akan mereka mana-mana hak Tuhan kanak dengan ketiadaan perantara. Ni ta'rif Quran kalam Tuhan di sisi mazhab hak kita nak jalan. Perantaraan lah. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Frisai dia tu, dia kata kan tu, dia kata pada halaman 48 tu dah, dia kata dan kesembilannya bahawasanya Allah Ta'ala tu senantiasa ia berkata-kata apabila dia kehendaki ia, apabila dia hendaki ia, dan manakala menghendaki ia, dan betapa hendaki ia, dan ia berkata-kata dengan suara yang didengar, dan bahawasanya nauk kalam itu qadim, sekalipun tiada ada suara yang tertentu itu qadim. Dan inilah dinakalkan daripada imam-imam hadis dan sunnah. Hak tu hak kita pegang. Lagi muka 48 tu. Hak ni hak ahli sunnah wal jamaah mazhab salaf pegang pendapat ni. Lagi masalah kalam ni hak Syekh Qadir Wa'ridah tu di dalam kitab Frisai tu. Maka kita jalan hak tu. Hak tu lah hak mazhab puak-puak ashabil hadis, puak-puak ahli sunnah, hak mazhab salah. Mazhab salah ni mazhab puak-puak tokoh ahli hadis lah, kecik mudah-mudah. Nampak tu tak? Kecik mudah-mudah nak mudah faham. Bukan makna masalah mudah, masalah payah juga. Tapi nak mudah faham. Faham lagi? Lama kata, duk syarah lagu ni, mana ulama duk syarah? Macam berkelih kitab banyak lah sikit. Tengok kitab banyak sikit tahu. Tu. Kemudian syarah kitab apa hak maksud hak kitab nak. Jangan duk lari kot lain. Ni orang royak lagu lain, syarah ikut lain. Dia kata Zahir bukan murak. Zahir bukan murak ni wah menega sungguh tu. Nampak tu tak? Wah menega. Baik Qadi Mu'tazilah, Qadi Abdul Jabbar, dia mula-mula cakap lah tu. Dari kitab Mutasyabihatul Quran. Tebat tu kitab, bukan halau. Kita pernah baca di atas tu, ya royak sini, mana ni? Sini. Kaedah ni sini. Tu. Ya orang kamar dia ni ada tokoh juga tapi kepala dia Mu'tazilah. Hak tu hak nyanyi. Sebab tu
Kita dengar setengah-setengah. Mana salahnya Mu'tazilah? Duk bunyi locak-locak. Tapi, wak lari dalam video tu. Kita mana wallah alam. Tapi tu besar kecek lah tu. Ada kecek. Mana salah? Cuba ya. Tanya nak murid depan. Mana salah nak Mu'tazilah? Mu'tazilah ni ahlu tanzih, dia kata. Nak menyuci. Menyuci sampai kam niada. Tak kena lah tu dah. Kalau lah Mu'tazilah tu kena sungguh, Imam Asy'ari nak taubat apa daripadanya? Cuba kita kira ngakar tu. Taubat apa? Taubat pergi pada jalan ni Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Lepas tu baru kembali kelik pada mazhab salah. Nah, puak-puak hak pesing cari ilmu tak sapa tu, dia tak sapa sungguh itu tu. Nanti kita bahas bab dia lah insya-Allah taala. Ulama duk royak habis hawa ni buat katuk mata kok mano kata dah. Habis itu makna kata faman absara hadza i'tabara wa an mithli qaulil kuffarin zajara. Gawa pula dan tertegah ia daripada seumpama perkataan sekalian orang yang kafir. Mana kata ia kena tegah diri dia daripada segala pendapat-pendapat orang hak tak beriman tu. Imam Tahawi wa'ri ni tahu ke tak Imam Tahawi kata wa an mithli qaulil kuffar in zajara, makna kan? Makna kan situ tu. Makna kata di sisi Imam Tahawi siapa dia ayat Al-Quran ni makhluk kufur. Cuma ya cara cakap tu ya jadi tak kasar. Ni cara lagu ni lah kita. Nampak tu tak? Ya tak kasar, ya kecek. Kecek juga tapi tak kasar. Nampak lemah lembut tapi hirih juga. Tu tak? Tapi putus juga tapi pisah tajam tak khabar. Sebab tu lah idza zabahtum fa ahsinu zibhah tu kena pisah tajam. Ya makan tak khabar. Ni kau nyanyo kawe. Nampak tu tak? Ni nyanyo kawe. Baik. Kemudian kalimah kata pendapat imam tu kata dia kata siapa tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala wa turun akan dia pada mengenai Al-Walid ibn Mughirah tu, tahulah kata batil pendapat-pendapat mereka yang kata kalam Tuhan itu kalam manusia ataupun kalam makhluk. Batil. Sebab dia pergi turut apanya Walid ibn Mughirah, pergi turut apa? Turutlah Nabi Muhammad SAW. Nampak tu tak? Maka Al-Jahmiyah dengan Al-Mu'tazilah dan anak tiri dia, kita kena faham tiga kumpulan ni. Semua tiga kumpulan ini natijah mereka itu kata Quran ni makhluk. Tu natijah. Cuma tepat jalan yang nak pergi ni ada beza sikit. Beza lah mana? Tengok. Dia kata, misal saya nak kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat tu ke? Ayat ni di sisi Jahmiyah dia kata ni kalam Tuhan tapi makhluk. Al-Mu'tazilah gi kok tu kak ni kalam Tuhan tapi makhluk. Tu. Tetapi anak tiri ni dia kata ini bukan kalam Tuhan. Ini ni wa dua. Kalam Jibril ataupun kalam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalam Tuhan, kalam duduk dalam diri Tuhan. Hak tu. Natijah tu baik. Semua tu serupa kata makhluk belaka. Hak ni salah lah. Tak kena lah tu. Salah. Tapi orang mah kita tak ada pergi dengan pendapat tu. Muncul alhamdulillah ada ke? Muncul alhamdulillah tak ada pergi dengan pendapat tu. Kita kena jauh diri tu daripada tu tak boleh tu. Oh, sudahlah buat pergi lagu tu. Email dulu-dulu nu pakak kita kira tak nak menegakkan kebenaran ini siapakah mati-mati. Mati sungguh tak? Biar mati nak menegakkan kebenaran ni. Siapa mati? Hamad Al-Khuzai Za'andi mati dengan sebab ni juga.
Pas biar lagi, puak Syafi'i semua tu dengar. Buaiti. Syafi'iyah As-Saghir dah ada di Mesir. Mati dengan sebab ni. Dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama nak menegak atau qira'ah ada depan kita ni kala Allah Ta'ala bil haqiqah. Siapa akan mati-mati demo. Awak apa? Sanggup mati. Sebab dia tahu kata aku sanggup mati, aku masuk syurga. Aku sanggup kena pukul, kena katak, kena godek, kena penjara, kena gok. Tapi aku dapat ganjaran. Seperti Imam Ahmad ambil pendirian. Kita tak apa pergi mana-mana pun tak apa sakas maya baik kan sudah. Heish. Bukanlah tu. Ini masalah iman. Jangan buat mudahlah masalah lah ni tak leh. Kita dai pun kalau pergi tak kena saja. Kita lenguk sini ni. Min athari sujud dia mau kata. Tapi tak kena pegangnya, peri. Sebab tu kena mengaji. Nampak tu tak? Mengaji wi molek. Ni pakai duk syarah. Ahli pesen tu pun syarah pesen tu, hak ni syarah pesen ni. Cuma kita royak dah kata At-Tahawi min ashabil hadis. Syarahlah supaya jenok. Sebab pak saudara dia tu Muzani tadi itu dia anak murid Imam Syafi'i benar. Nampak tu tak? Tu. Lepas tu dia kesal dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni. At-Tahawi sampai tukar mazhab jadi Hanafi. Tak lari daripada ashabil hadis. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani katakan dia kata man arafa al-kalam faqad jahila wa man jahila bil kalam faqad alima. Siapa dia reti dengan ilmu kalam orang jahil dia kata. Siapa dia tak reti ilmu kalam hak tu orang alim reti dengan al-kitab was sunnah. Ayat Tahawi ni tak lari lah nak buah dia mening. Sebab tu jangan kita buat mudah nah masalah lah ni. Jadi buat tahu tak kena duk bosai. Duk kecek. Bukan masalah bosai. Masalah kita nak kena dengan Tuhan dengan Nabi Muhammad. Nak tu cara faham tu. Wa alima dan mengetahui annahu bi sifatihi laisa kal bashari. Ada salah lagi. Wa an mithli qawlil kuffar inzajara. Apa makna inzajar? Mana tegahkan diri. Jaga diri. Jangan pakai pendapat tu. Pendapat mana? Pendapat yang diketuai oleh Walid ibn al-Mughirah. Dan diikuti oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan anak tiri dia. Jangan pakai tu. Salah. Nampak tu tak? Sebab itulah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dia katakan dalam maqalat dia katakan dia kata aku turut jalannya ashabil hadis. Wa bi kulli ma dzakarna naqul wa ilaihi nadhhab dia kata. Dengan semua apa aku sebut daripada kesimpulan imam ahli hadis, imam fuq ashabil hadis, aku kata dengannya dan aku nak jalan kepadanya. Tu dia. Sebab tu setengah-setengah daripada ulama yang nakal perkataan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari katakan aqidatul imamil mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Ingat molek tu. Akidah aku seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Bak kala masalah Imam Ahmad nyata sungguh. Tak boleh nak buat kirikan ni dia nyata. Imam Abu Hasan Asy'ari lagi ikut Imam Ahmad. Faham? Kita siapa? Awak apa yang nak ikut Imam Ahmad? Imam Asy'ari ni apa kena ikut Imam Ahmad? Sebab apa yang ngaku lagu tu? Kerana li'annahu ra'isul kamil wa ulama'il fadil dia kata. Dia adalah ketua yang sempurna. Imam Asy'ari kata bukan perkataan kita. Ya turut Imam Ahmad, Ahmad turut dia. Turut Syafi'i turut dia. Turut Malik turut dia. Malik turut Nafi' turut dia. Turut Abdullah bin Umar turut dia. Turut Nabi turut dia. Turut Jibril turut siapa? Turut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa. Tak padai lagi. Padai ke tak dengan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisan al fuadi dalila. Padai ke tak nak lawih hak ni? Lepas tu tak khabar lagi kan? Dah khabar dah tu. Nampak dah tu. Masa duk pergi.
Wahyu tak ada turun di atas Bukit Jerai. Nah, wahyu turun di Mekah ni. Nak tengok sana. Lepas tu semua kitab ni dia waris siap-siap dah, tak ada doktor, tak ada ning dah. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab itulah inzajar. Kemudian wa alima annahu. Kalimah alima tu dengar molek. Annahu bi sifatihi laisa kal bashari. Dan mengetahui seseorang yang beriman itulah akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serta sekalian sifatnya. Imam Tahawi wari dengar sirah jamak di sini. Bi sifatihi, tak kata bi sifatih. Nampak dah tu? Bi sifatihi, dengan sekalian sifatnya tiadalah ia. Mana Allah Taala bersifat dengan sifat atau menyifatkan diri dia itu seperti manusia. Herat lagi. Tu kita terjemah we nampak dulu sekali lalu. Maknanya sifat Allah Ta'ala setengah daripadanya iaitu kalam. Dan lain-lain lagi daripada sifatul kalam. Dia itu bukan seperti sifat manusia. Herat. Kalau Tuhan bukan seperti sifat manusia. Walau Tuhan bercakap, ya. Tetapi adakah Tuhan bercakap seperti manusia? Tidak. Bahkan kalau Tuhan itu pun bukan daripada kalau hak makhluk. Kalau itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah beza di antara sifat Khaliq dan sifat makhluk. Habis dah ni masalah kalau ni. Nak masuk bab lain dah pula ni. Masalah kalau ni puas hati dah. Imam Tahawi kita ni cukup dah wasa kata sedap dah. Ya wari kita. Hak ni kita nak pergi jumpa dengan Nabi Muhammad ni. Pergi jumpa dengan Imam Tahawi, mujolah Imam hari tu aku mengaji mata Tahawi. Terima kasih Tok Guru. Tok Guru tolong pimpin kat ambo hari ni. Ya bawa kita pergi jumpa dengan dia. Jumpa dengan tokoh-tokoh ulama yang nak bawa tu. Tu baru sedap. Ni kelak pada akhtal. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu Imam Asy'ari ni zalim. Orang zalim terhadap dia. Benar bukan sanak dia habis. Kitab dia nya hak adanya tanya syarah. Nampak dah tu? Kitab dia tinggal mari tu tanya syarah, nak syarah hak lain. Lepas tu masuk ni sebuah. Ni nyanyo ni. Hak ni nyanyo. Nah, sebab tu kita pakat kembali kepada benar-benar lah. Padalah masalah puak tu. Nah, masalah puak, masalah berpati lah, berapa nama padal tak ada. Dunia ni kita kena tahu juga kata hakikat dia gapo. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat ayat tu lah. Kita semua ni tadabbur ayat tu. Saya malas nak terjemah dah. Tadabbur ayat tu. Saya baca dengar kerana tahu kata Al-Quran itu roh bagi roh. Dengar tu punya serah dah masuk dalam akal fikir. Dah tu dah. Nawi kita faham jadi jelas sini nah. Nawi jadi jelas di sini. Habis di situ. Belum daripada kita nak tahu, nak tanya sikit. Belum pada nak pindah pergi pada masalah ar-ru'yah. Masalah apa? Masalah ar-ru'yah ni. Cara nak tengok Tuhan pula dalam syurga ni. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah bi fadlika wa mannika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Kita nak tanya dulu. Mana dalil daripada Al-Quranul Karim kata Tuhan ni bersifat dengan sifatil kalam? Jawab hari boleh satu ayat sorang-sorang ni hari belakang. Hak ni aku. Hari dulu Umar mula-mula. Kata Tuhan itu bersifat dengan sifatul kalam. Tuhan ayat dalam Quran. Kau dulu lantas. Ni dulu. Hak tu tak kena. Innahu laqaulun rasulun karim. Hak tu rasul. Hak tu muballigh. Allah Ta'ala sendiri. Nanti dulu nak tanya hak ni. Nah, jangan gaduh. La tata'ajjal. Ambil dah. Muhammad ada tak? Ada. Ayat. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ada dah lain?
Mana lagi? Wa kallamallahu Musa taklima. Satu. Yang kedua, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dua. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini itsnain. Tiga. Qala Allah hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Pak, ambil hak kata qala Allah tu hak dalam Quran tu tarik mai habis. Hari periksa hari habis ayat pasal tu. Nah, mana dalil daripada Quran kata Tuhan tu bercakap hari daripada Quran. Pergi cari tengok. Baca Quran tiap-tiap hari tu tengok tadabbur katik. Kata mana? Tuhan royak kepada kita. Faham dah tu? Itu maknanya daripada beberapa ayat yang kita itu kena asuh diri kita supaya kita itu tahu apa hak Tuhan nak menyatakan bagi kita. Seterusnya kita gigi lagi tentang masalah al-ru'yah. Ini bab baru pula nah. Bab baru pula tentang masalah pegangnya kita. Yani itsbatur ru'yatil mu'minina li rabbihim fil akhirah. Nak menyabitkan boleh kita lihat orang mukminin itu boleh tengok Tuhan dia di hari akhirat nanti. Bila nak masuk hari akhirat? Akhirat ni alai yang ke berapa? Siap juga budak-budak ni. Alai ada berapa? Al-awalim ada 5. Alam az-zurriyah. Alam zurriyah ni bila masa kita duk gantung tah belakang tu ada. Kita duk gantung tah belakang tu ada lah. Kita ni daripada dia tak gitu kan? Orang paling alam tu alam zurriyah pun boleh. Alam arwah pun boleh. Boleh kata juga banyaklah ulama-ulama menamakan. Kemudian alam batni ummihi. Alam perut ibu dia. 2. Kemudian lepas pada batni ummihi, alam apa orang panggil? Alam ad-dunya. Bila? Duduk sekarang ni lah. Alam dunia. Kemudian al-alamul barzakhiyah. Alam kubur. Pak, kamar dia al-akhirah. 5 alam semua. Kita lepas mai berapa dah ni? 3. Tok nenek kita pak. Tok nenek kita pak dah, hak gi dah tu. Nak gitu? Ada so lagi alam al-akhirah. Hak tu hak sungguh. Sebab tu Nabi kata innamal 'aisyu 'aishul akhirah. Sesungguhnya hidup hak sungguh iaitu hidup apa? Hidup akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tu mana hayawan. Makna kata walal akhiratu khairun wa abqa. Banyak daripada ayat-ayat. Banyak daripada ayat-ayat. Sebab itulah kena akhirat molek hawana 'alaika shiddatad dunya. Kena akhirat senang sikitlah kesusahan dunia tu. Jadi wasorek ni. Kalau tak ada akhirat, sebab tu banyak duk jadi masalah hari ni. Penyakit apa? Penyakit kalau bahasa Sia panggil rok semsau. Bahasa Melayu, penyakit using. Using duk dia tak sekecek dengan orang nasib pun tak lalu kan. Penyakit tu. Lepas tu bunuh diri banyak. Zaman kita duk ni bunuh diri banyak. Sebab apa? Sebab dia duk main dengan alat khayali. Apa mana alat khayali? Ni alat telefon. Nah, duk tengok telefon 24 jam duk tengok alat panggil alat khayali tu. Maka dia apabila dia tubik daripada alat khayali kepada alat sungguh rasa spek. Apabila spek tu dia jadi tak boleh tu jadi nyakit kata-kata tu sebab akhir bunuh diri tu. Sebab tu kalimah al-aulamah ni tak molek. Dunia tidak ada sempadan. Dunia globalisasi nama orang panggil? Globalisasi. Globalisasi tu makna
Mana kata pada hakikatnya nak menyepitkan daerah dunia. Kau nak sepit. Bukan nak luah dak. Dia kata tak ada sempadan. Bahkan sempadan sebab tu bunuh diri tu. Sebab tu kita kena kembali. Sebab tu tak di awal. Go akhirat tadi itu, iaitu di awal ayat Quran lalu. Wabil akhiratihum yuqinun. Yakin, jazam, putus kata akhirat itu ada. Oh, sedap orang Islam. Sebab tu dia berasa kata rengeh syiddatul haulid dunia ni, benda dunia ni, oh, dia banyak. Nampak tu tak? Ni tempat yang kita kena tahu di sini. Dah tu Umar. Sebab tu kita boleh suka, boleh gembira, boleh gapo. Walaupun nak jadi lagu mana dunia, kita boleh duk. Harga nak naik, barang nak naik, beras nak naik, sampai ke makan ni, naik belaka. Rumah sewa pun naik lebih. Tapi kita boleh duk sebab apa? Sebab kita tahu hakikat. Orang tak tahu hakikat ni, tak usah dah, payah. Dah gitu. Ni kita nak tengok Tuhan dalam syurga esok. Kalau kita nak pergi belakang ni, Mu'tazilah tak saya tengok. Tak ada tengok. Ibadiyah tak saya tengok. Jahmiyah tak saya tengok. Tapi anak tiri boleh tengok. Tak apa. Tapi tak ada jihad lah. Dia tak boleh sungguh dengan jihad. Jihad ni dia tak boleh. Di sisi dia tak boleh. Tak apa lah dia kata boleh tengok pun tak apa dah. Tak ada masalah. Hingga sikit. Hingga pada tak boleh tengok. Nampak dah tu? Lagi kita tengok ngaji bab ni sedap ni. Bab nak tengok Tuhan. Bab ni apa yang kata cerita hak sedap lah. Kita sendiri pun jadi jelira apabila baca. Imam katakan tengok sikit dah. 15 minit kita berhenti. Qala rahimahullahu ta'ala warru'yatu haqqun li ahli al-jannah bighairi ihatatin wala kaifiyah. Ni. Berkatanya Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dengan molek dah. Dengan molek. Dia kata warru'yatu, dan melihat Allah Ta'ala lah. Melihat dengan mata kepala tu. Dan melihat akan Allah Ta'ala. Haqqun, benarnya ia. Li ahlil jannati, bagi ahli syurga. Allah. Fak boleh masuk syurga, dia boleh tengok Tuhan. Fak tak boleh masuk syurga, habis hak. Tak ada hak dia nak boleh tengok Tuhan. Tak boleh nak tengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Al-kafirun. Orang kafir tak boleh tengok Tuhan. Ada hak dia nak tengok Tuhan. Tuhan tak boleh tengok. Adapun al-mu'minun al-muwahhidun, as-salihun al-muslihun, boleh tengok Tuhan. Tapi hak tu tak apalah, kita nak kecek hak kita dulu. Nak kecek hak kita dulu. Ya Imam. Imam Imam At-Tahawi, ambil lah ni. Cara mikir pahal lagu ni. Email jawab. Soalah atau email jawab lah. Ambil lah ayat Quran lah. Aku tak ada bawa munggi ke lain, bawa kepada Tuhan. Dia kata gitu. Nampak? Dia kata gitu. Katakan Qala ta'ala, sebagaimana Tuhan katalah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan itu kita boleh tengok. Nadhirah mana dok tengok Tuhan. Ada tak? Maknanya orang mukminun bagi Tuhan dia tu bagi Tuhan dia tu dengan mata, makna kata dia boleh tengok. Orang mukminin tu boleh tengok Tuhan dia dengan mata dia tu sabit dengan Quran dan makin dengan akal dan berlakunya sungguh. Wajib kita beriman kata bahawasanya orang mukminun boleh tengok Tuhannya hari kiamat dengan mata kepala. Mata mana? Mata kita dah ada ni. Jenis mata kita dah ada ni, tapi bukan mata dah ada sekarang. Sebab mata dah ada sekarang, kataballahul fana. Allah Taala tulis di atasnya binasa. Tapi apabila Tuhan bakit esok, ia akan kekal. Mata hak kekal tu lah boleh tengok Tuhan. Nampak tu tak?
Sebab tu ulama kata al-birru la yabla waz-zambu la yunsa wad-dayyanu la yamut ya ibna adam if'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Mana al-birru la yabla? Gapo al-birru la yabla? Kebaikan ni tak binasa. Walaupun tuai hak buat kebaikan tu hancur lebur mati habis. Nah, hancur. Tapi kebaikan yang buat hancur tak? Binasa tak? Tak. Sebab tu Tuhan kata ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq tu. Apa hak di sisi kita binasa. Gapo sisi kita? Mana pun hak kita buat untuk diri kita, bukan buat kerana Allah. Binasa becing. Tapi kalau kita takdimkan mendahului hak kita tapi kita wi jalan Tuhan. Masa, tenaga, harta benda, kekuatan kita, ilmu kita wi pada jalan Allah. Ya kekal tu. Diri nampak tak tu? Sebab tu kita kena tahu tujuan hidup. Barulah orang tadi itu jadi senang hidup dunia. Tak jadi mangsa kepada mana. Tak jadi mangsa pada mana-mana. Tu maknanya gitu. Faham tu ayat tu? Orang nak mengajak pada agama Allah ni ya senang ya. Dia tak ada nak gapo. Dia nak gapo? Dia nak mengajak pada agama Allah. Macam kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bas. Sebab tu orang hak pesening ni, ya Tuhan jaga. Al-birru la yabla. Wadh-dhanbu la yunsa. Dosa Tuhan tak lupa. Wad-dayyan la yamut. Tuhan tak mati. Hei anak adeh, buatlah apa yang nak buat. Kama tadinu tudan. Mana dibalahkan apa yang mu buat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa jahat bila jahat, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau buat satu kebaikan ikhlas molek tu ganjaran 10. Kalau buat hak tak molek tu tak balas malaikat satu sahaja. Tu dia. Sebab tu adil tak tu adil. Habis itu. Wajib kita beriman tu. Ni mazhab mana ni? Mazhab ashabil hadis, mazhab salaf. Berimanlah ni. Hingga orang khalaf pun hak berpendapat mazhab orang khalaf tapi akidah salah, berimanlah ni juga. Supaya kita ni, kita khalaf ni. Bukan orang salah kita ni. Orang panggil bukan salah zamanian, bukan salah masa. Kita salah manhaji ya. Akidah kita salah, faham kita salah lah tu ya. Pas nak turut salah, ada kitab hak ulama salah. Kitab risalah Imam Syafi'i siapa tak kita? Siapa? Tak gitu. Kitab sunnah Imam Ahmad siapa tak? Siapa? Dan lain-lain lagi, tak ada apa. Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah siapa tak? Siapa? Bas. Walaupun Fuad Jahmiyun kata Ibnu Khuzaimah tak reti tauhid dia, tak apalah bukan tauhid hak Islam hak tu. Tauhid Al-Kitab wa Sunnah Imam Ibnu Khuzaimah ni reti pakai ni kan. Nampak apa hak lainnya? Nampak tu tak? Ni kita boleh faham tak apa ngah. Kalimah wa qawluhu bi ghairi ihatatin tu makna gano? Ihatah makna apa? Ihatah. Makna tidak meliputi. Makna kata tak boleh. Tak boleh makna kata tak boleh kita nak meliputi. Tiada meliputi. Dan birai wala kaifiyatin dengan ketiadaan kelakuan gitu dan gini. Tak boleh nak royak kelakuan sebab Allah Ta'ala menafikan kelakuan daripada diri dia dan arti kata kita tak tahu. Tu dia. Jadi gapo nak royaknya sini? Perkataan Tahawi di sini ni, Imam At-Tahawi ni makna kata dengan ketiadaan ihatah tu makna kata ilmu kita tadi itu tak boleh nak meliputi Tuhan. Satu makna. Yang kedua, mata kita tu tak boleh nak meliputi Tuhan. Tuhan kata la tudrikuhul absar. Tuhan tu tak boleh kita meliputi dengan mata kita. Mu'tazilah ambil ayat daripada suratul An'am ayat 103 ni ginafi ru'yah.
Maka ulama ahli sunnah jawab kata masalah ru'yah bukan masalah al-idrak. Al-ihatah, hak tu bab lain, hak ni bab lain. Walillahil mathalul a'la. Kita nampak dah langit. Tapi dua utir mata kita ni melimput langit semua tak? Sikit tu. Ya bucu hak ni ya. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lagi kita akan baca, hak Tuhan wilayah al-wajhu. Wajah Tuhan. Bukan semua zat Tuhan. As'aluka, Nabi kata as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Aku minta padamu ya Allah kelazatan lihatan mata aku kepada wajahmu ya Allah. Hak tu ya. Wajhika mana wajah tu. Kalulah tengok semua zat jadi ihatah pula lah. Salah dengan apa hak tahawi wari ni, salah dengan ayat Quran Tuhan kata la tudrikuhul absar. Tengok. Sebab itulah mazhab salah ni yang makan dengan akal. Ya betul dengan Quran, betul dengan hadis, akal pun dok gitu juga. Ya tak lawan. Apabila ia tak berlawan, ia tak menyakit. Apabila tak menyakit, nak buat apa? Ya takwil ni ia menyakit. Menyakit nampak serupa Tuhan, serupa dengan makhluk. Sebab tu dia takwil. Kalau kita ngaji pasal ni Quran, hadis, akal, ia tak berlawan. Ia timbul menyakit tak? Timbul masalah tak? Timbul wahai tak? Tak. Apabila tak ada wahai, takwil apa? Tak sah. Wahai dah gitu. Takwil hak mana sarfil lafzi an makna rajih ila makna marjuh. Bukan takwil mana tafsir ataupun takwil yaqa al-haqiqah. Hak kita beri keterangan tu bukan. Nak tahu makna takwil, kita tengok apa video yang kita buh dah tu. Perbezaan di antara takwil mazhab salah dengan mazhab khalah lah mana. Tengok situ pek. Dengan alasan dengan gapo kita wagi belakang dah. Nampak tu tak? Ni cara dia Wala kaifiyatin, dan ketiadaan kaifiyah. Maknalah no. Tengok molek sini. Dengan ketiadaan kaifiyah. Dia kata ini sah. Makna perkataan ini ya, wahai Imam At-Tahawi. Tapi ulama ya buat beza di antara dua perkara kita kena faham di sini. Jika dikanakkan dengan ini perkataan ni menolakkan ilmu terhadap kaifiat Tuhan, maka tak dapat tidak kita tengok Tuhan tadi itu, orang mukmin tengok Tuhan tadi itu, sungguhlah kita tak boleh nak meliputi ilmu kita dengan kaifiat Tuhan tak boleh. Jadi tak siapa. Tak gitu. Jadi tak siapa. Tetapi hak nafi di sini, nafi sakut paut dengan ilmu kita. Makna lagu mana kalau kita nak faham sini? Mana dengan ketiadaan kita meliputi dan ketiadaan kelakuan yang maklum bagi kita. Apa maklum bagi kita? Yang kita boleh royak pendetail. Tak boleh royak. Tapi boleh tengok. Boleh tengok. Sudah. Reti tak mana tengok? Reti. Sekadar mana? Sekadar hak reti tu. Mu'tazilah kata, tak boleh makan dengan akal. Kalau tengok pasti berjising, dia kata. Mu'tazilah yang pergi kot tu, Jahmiyah pergi kot tu. Ibadi kena ibadi tak? Ibadi dia di Oman sekarang ni. Puak ibadiyah tu, tak boleh tengok tak? Tapi kita orang mazhab salah dan mazhab khalah sendiri pun hak duduk di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, dia adalah boleh tengok belakang. Dia sama dengan kita sini. Boleh tengok. Cuma dia tak ada jihad tu ya. Hak kita tengok pada pihak atas. Nah, Tuhan itu ada atas tak bawah dah Tuhan dah. Atas mata-mata. Atas mutlak. Tak ada sakut paut dengan makhluk. Atas dia tadi. Maka syurga hak tinggi sekali, syurga Firdaus. Maka atas bagi syurga Firdaus Arsyur Rahman. Hari Jumaat seperti esok tu Tuhan panggil, nada munadi ya ahlal jannah. Tuhan itulah hadis sahih. Panggil fa ahli syurga, hei fa ahli syurga. Dia duk kecek sama dia, ahli syurga mulah mana akulah nak. Nah, sedap fa ahli syurga, dia kecek, dia bicara sama-sama dia duk nying duk gitu. Duk makan minum nak gapo? Wis qadar da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Yang tu ya, mari lalu dah. Dia tak kena usaha.
Ya dunia ni ya kena, dunia jangan pakai kaki tangan. Dunia kena usaha baru nak hasil. Akhirat tak. Dalam syurga lah kalau dengan kau bala. Dah mana duk kecek. Lalu apabila sampai hari itu, nada munadi minas sama' daripada atas, ya ahlal jannah, pakak lenggak gitu. Apa kata dalam hadis tu? Nak kita akan baca lah hadis tu. Cuma kita buat tautiah dulu mula-mula ni dah. Fak kita tu hai suruh waktu baik pula ke fak kita lah mana. Akak bisik sama dia. Dia kata hari ni hai puak mu akan boleh tengok wajah tu hai. Pakak senyum. Lalu tu hai akakkan hijab, pakak tengok. Tak ada satu perkara hak dalam syurga hak lazat sekali lebih pada tengok Allah Taala, tak ada. Ni mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab salah lah ni. Dan orang hak khalah hak mazhab ahli sunnah juga apa balah ni juga. Ada orang khalah mazhab ahli sunnah? Ada, tak ada apa. Kenapa ada? Orang Ahmadiyah yang bermanhaj ahli sunnah. Ada. Orang beranak ramai kita ni, ramai khalah. Tetapi manhaj dia hak salah. Tu panggil ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ni hak depan bukan hak belakang. Sahabat Nabi tabi'in hak depan, bukan hak belakang. Hak bimbangnya mazhab orang khalah, mazhab khalah. Hak tu janyo tu. Hak tu panggil kata hak ni hak tu nyanyo lah sikit. Nampak tu tak? Makna kata ia jauh sikit kan? Ia jauh sikit. Kita nak sebab tu Syekh Qadir dia tulis tu. Yang mari dia orang habis tak warak ni kata Syekh Qadir nak tipu kerajaan. La haula wala quwata illa billah. Nah, nasallahu taala assalamu wal afiyah. Jawab dah tu hai laisak. Nah, gapo gitu lalu. Pas Syekh Qadir tulis ni mana pak salahnya? Ulama hak ngaji dengan dia ni duk ada lagi setengah-setengah hak ngaji dengan Syekh Qadir diri tu ada lagi. Mananya hak salahnya? Nampak tu tak? Ni nak ayat kata benda ni demo nak ban. Mazhab salah ni nak turun parit. Sebab tu kita kena duk jaga tu. Kawat 7 lapis tak padan, boh 14 lapis. Nampak tu tu? Lepas tu boh elektrik pula jaga malam-malam ni tak boleh nyelakah demo ni. Tak boleh. Ya kena lagu tu. Hak tu hak royak dalam zihin jadi wak tu. Wak lagu tu tak boleh. Hak tu royak saja. Habis situ. Habis situ. Kemudian kita berhenti sinilah dulu. Kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Habis itu. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala itu memahamikan kita akan ini pegangnya dan menetapkan kita di atas ini pegangnya sehingga kita boleh jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah Nabi banyak sikit malam ni. Sama-sama kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana malam ni adalah malam Jumaat. Selawat kita akan sapa oleh malaikat tadi itu kepada Nabi kita dan insya-Allah kita akan dapatnya syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Orang yang nak dapat syafaat Nabi makna kata orang yang muwahhid yang senantiasa ikut sunnah Nabi dan selawat di atas Nabi seumpama malam Jumaat ni dengan cara kaifiat yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tu tidak mustahil kata dia nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.